Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, perkembangan terkini politik di Malaysia. Perkembangan terkini untuk kemelut politik di Sabah. Akhirnya disahkan Bung Mokhtar Radin, orang yang terkenal di Malaysia, telah meletakkan jawatannya serta-merta. Ini disahkan sebentar tadi dan ini bukan spekulasi lagi. Saya ingin sahkan bahawa ini bukan lagi spekulasi, tetapi Bung Mokhtar telah sah meletak jawatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhirnya Bung Mokhtar letak jawatan. Usahanya untuk menjadi menjadi ketua menteri, usahanya untuk menggulingkan ketua menteri, usahanya untuk menjatuhkan kerajaan JRIS, kita ketahui semakin menemui kegagalan dan nampaknya pada pendapat saya sudah gagal. Malah gerakan ini, langkah Kinabalu ini sekarang ini menjadi satu bahan jenaka di WhatsApp group, di Instagram, di Twitter, di mana-mana saja yang boleh dijadikan lawak jenaka sudah jadi pun lawak jenaka. Muka Bung diedit, ada macam-macam yang lucu-lucu, ada juga yang perli sindiran yang teruk, macam-macam lah. Kemudian ada yang mengecam, ada yang juga memuji, ada juga yang menghentam, menghina. Harap tiada fitnah lah kepada Bung Mokhtar. Mungkinkah peletakan jawatan ini diakibatkan oleh kerana keadaan semasa politik negeri Sabah ini? Tapi yang pasti, Bung Mokhtar sudah letak jawatan. Akhirnya Bung Mokhtar meletak jawatan. Datuk Seri Bung Mokhtar Radin pada hari ini telah mengumumkan telah meletakkan jawatan sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah atau dikenali sebagai SAFA, berkuat kuasa serta-merta selepas mengetuai Badan Induk Bola Sepak Sabah itu sejak Jun 2021. Peletakan jawatan itu dipercayai mungkin ada kaitannya dengan tindakannya, iaitu selaku pengerusi Barisan Nasional BN Sabah dan Ketua UMNO Negeri Sabah yang dalam cubaannya membawa keluar dan telah berjaya membawa keluar Barisan Nasional walaupun bukan keseluruhan daripada ahlinya setuju. Keluar Barisan Nasional Sabah daripada kerajaan negeri selepas hilang kepercayaan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinur. Sebelum dilantik sebagai Presiden SAFA, Bung Mokhtar telah memangku jawatan berkenaan selama 6 bulan berikutan sokongan sebulat suara Ahli Majlis Tertinggi SAFA pada Disember tahun 2020 yang lalu. Beliau kemudiannya disahkan sebagai Presiden SAFA yang baru pada Mesyuarat Agung Luar Biasa SAFA, iaitu pada Jun 2021 selepas semua badan gabungan badan induk itu memilih beliau sebulat suara menjawat jawatan berkenaan. Bung Mokhtar Radin juga berkata, yang juga adalah ahli Parlimen Kinabalu itu berkata, peletakan jawatan itu dibuat di atas kerelaan dirinya sendiri. Selain beliau juga berkata mahu memberikan tumpuan sepenuhnya kepada kerjaya politiknya. Beliau mengakui sedikit kecewa dengan pencapaian turun naik pasukan Sabah FC, namun sepanjang beliau mengetuai Badan Induk Bola Sepak itu, SAFA telah berupaya melakukan beberapa perubahan dalam pembangunan bola sepak, terutamanya di peringkat akar umbi. Kata Bung Mokhtar, pada kenyataan itu saya tetap gembira kerana sedikit sebanyak berjaya membawa perubahan kepada pentadbiran SAFA dan beberapa kejayaan pasukan Sabah FC, walaupun ianya di tahap yang masih belum memuaskan. Tambahnya, mengurus Badan Induk Bola Sepak khususnya pasukan Sabah FC
memerlukan sokongan dan dukungan semua pihak, terutama dari peneraju utama kepimpinan negeri yang memerlukan kesungguhan untuk membantu Sabah, khususnya Sabah FC, melangkah lebih jauh ke hadapan, katanya. Bung Mokhtar berkata, surat peletakan jawatan secara rasmi itu akan dihantar kepada Setiausaha Agung Sabah dalam masa terdekat untuk dimuktamadkan. Katanya, sejak mengambil alih tampuk pentadbiran Sabah, tiada sebarang agenda peribadi selain cabaran dari segi kekangan waktu dan sumber kewangan untuk memajukan mutu serta pencapaian bola sepak di negeri ini. Katanya lagi, menjadi harapan saya dan semua peminat yang selama ini menyanjung tinggi pasukan bola sepak Sabah agar terus memberikan sokongan kepada pengganti saya, katanya lagi. Dan itu tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya jerung-jerung mulai satu persatu ditangkap. Satu persatu jerung-jerung, satu persatu dalang kini bakal menggelupur di dalam tahanan SPRM. Dan paling menakutkan bagi mereka yang memang pernah teringat, pernah terasa, malah pernah makan sakau, kali ini mulai menggelupur. Jerung swasta, gagalkan usaha, perangi rasuah. Tapi jangan risau, kerana SPRM sekarang makin bijak, makin kuat, makin champion. Walaupun jerung-jerung swasta ini jerung-jerung yang hebat, tapi jangan lupa SPRM pun makin hebat. Nanti kita tengoklah siapa jerung-jerung ini pula. Usaha untuk membentras rasuah secara besar-besaran tidak seharusnya terhad di dalam pentadbiran kerajaan sahaja, kerana sebenarnya lebih banyak lagi jerung-jerung swasta, lebih banyak lagi jerung-jerung yang dikesan sedang berkeliaran di dalam sektor swasta dan menjadi punca gejala rasuah yang tidak berkesudahan di negara ini. Lebih memburukkan lagi keadaan apabila jerung-jerung swasta ini pula dikesan rapat dengan individu tertentu. Seperti ahli politik yang kemudiannya memberikan tekanan kepada penjawat awam sekaligus menjejaskan usaha untuk memerangi rasuah. Saya setuju apa yang dituliskan ini. Saya setuju bahawa bukan hanya di bahagian institusi kerajaan saja, bukan di sektor awam saja, tetapi di sektor swasta pun patut juga difokuskan, patut juga untuk dipastikan rasuah di sana pun dihentikan juga. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda setuju, anda boleh tekan, anda boleh type saya setuju. Demikian kata pengerusi panel perundingan dan pencegahan rasuah, iaitu Tan Sri Burhandola sendiri berkata, jerung dalam sektor swasta sebenarnya lebih besar dan lebih ramai. Malah begitu berani menggugat penjawat awam yang cuba menghalang atau tidak bekerjasama dengan mereka. Wow, ini lebih teruk. Beliau berkata ramai yang melihat lubuk rasuah berlaku dalam pentadbiran kerajaan, menyebabkan penguatkuasaan dan tindakan lebih tertumpu di situ. Kegiatan rasuah dalam sektor swasta pula dilihat sangat biasa kerana ramai yang tidak menganggap perbuatan itu sebagai rasuah. Contohnya, tajaan melancong atau hadiah. Orang lihat ia rasuah jika ia berlaku kepada kumpulan kerajaan, tetapi tidak jika membabitkan sektor kerajaan. Ini saya tak setuju. Jika di sektor swasta dianggap itu biasa dan macam bukan rasuah. Tetapi kalau di dalam kerajaan, wah sikit dah kena rasuah. Kerana itu kalau memang betul kita nak fokuskan kepada menghapuskan rasuah, maka kerajaan ini bukan hanya
bukan hanya perlu untuk fokus kepada institusi kerajaan, tetapi fokus juga kepada sektor swasta supaya rasuah ini dibenteras secara total. Jerung sektor swasta ini banyak menjejaskan pentadbiran kerajaan apabila mereka ini dikesan rapat dengan orang-orang tertentu pula, seperti ahli politik yang kemudiannya memberi tekanan kepada penjawat awam. Dalam sektor kerajaan pula, di dalam sektor kerajaan juga tidak semua bersih, tetapi ada yang terjerat disebabkan tekanan oleh mereka yang bersubahat dengan jerung ini. Malah jerung ini juga kawan dengan jerung yang lain, yang akhirnya akan memberi kesan kepada pegawai kerajaan itu sendiri, katanya kepada BH. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan daripada Perdana Menteri, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin, yang berkata pembenterasan rasuah dalam pentadbirannya akan turut membabitkan jerung. Wow. Perdana Menteri menolak andaian tindakan membenteras rasuah itu hanya tertumpu kepada ikan bilis kerana menyifatkan sudah ada jerung yang dikenakan tindakan. Perdana Menteri juga menyerahkan kebebasan sepenuhnya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau ASPRM untuk mengambil tindakan terhadap sesiapa saja. Ini yang perlu dilakukan. Jangan ada campur tangan yang selalu disebut sebagai tangan-tangan gaib. Jangan ada campur tangan yang boleh menyebabkan siasatan keputusan terhalang dan juga adanya pilih kasih dan sebagainya. Paling penting, mesti ada keadilan, ketelusan. Kerana itu baguslah, bagilah Badan Pencegahan Rasuah ini berjalan dengan bebas, independen. Borhan yang juga adalah bekas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam berkata, jerung tidak seharusnya terlepas daripada tindakan undang-undang. Walaupun mereka itu bekerjasama untuk menjadi saksi yang penting bagi menjerat penjawat awam yang terbabit rasuah. Jerung itu adalah akar umbi rasuah dan sekiranya ia tidak dapat dihapuskan, rasuah akan muncul semula kerana dipotong adalah ranting-ranting saja. Sebagai contoh, SPRM sendiri pernah menahan puluhan penguatkuasa di sebuah negeri dengan menjadikan seorang Datuk Seri sebagai saksi utama. Datuk Seri itulah yang memberi rasuah, namun tidak dikenakan tindakan undang-undang disebabkan kerjasamanya dengan SPRM, katanya lagi. Sementara itu, Timbalan Ketua Jawatan Kuasa Pemikir Pemerhati Rasuah Malaysia atau MCW, iaitu Nur Muhammad Syakil Hamid berkata, kenyataan Anwar itu adalah lampu hijau untuk ASPRM mengambil tindakan tanpa mengikut telunjuk politik. Katanya ia adalah peluang terbaik untuk ASPRM membuktikan kepada semua bahawa mereka adalah satu badan yang bebas dan boleh mengambil tindakan tanpa kawalan daripada politik. Katanya ia juga adalah lampu hijau yang jelas kepada ASPRM untuk mengambil tindakan tanpa mengira status jerung atau bilis mahupun kenamaan politik, katanya lagi. Okey, so saya setuju dengan apa yang dikatakan ini. Saya setuju bahawa jerung politik di dalam swasta pun harus diambil tindakan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.